Okay, aku cakap sikit lah. Amazfit ni benda jam dia yang paling murah ialah band lah, band smart band tu. Lepas tu dia ada jam dia Amazfit Bip. Okay, Bip ni harga dalam 200. Lepas tu dia upgrade sikit 200.5 macam tu, kau boleh dapat Bip Pro. Okay, lepas tu ini keluaran terbaru ni, dalam 300 ni kau boleh dapat GTS 2 Mini. Ini keluaran terbaru lah, 300 lebih. Lepas tu harga dalam 500 lebih dia GTS full version yang Pro punya. Okay, jadi itulah dia line up Amazfit. Jadi kalau korang berminat, okay, dan hari ni aku specifically pilih GTS 2 Mini sebab di sinilah di mana kita nampak OLED screen tu. Pada harga 300 lebih tu OLED screen digunakan. Bawah daripada tu dia orang guna TFT screen yang aku tak suka, tak best. Okay, sebab itulah GTS 2 Mini kita tengok ini. What's up everybody, this is Tech Dip Guy and I'm the #1 Apple fanboy. They call me Apple Fan Man. What's up? Selamat datang everybody ke Tech Dip, rancangan tech yang terbaik di YouTube. Okay, pandai beli, pandai guna. Jadi hari ni kita nak tengok kenapa smartwatch ni best dan kenapa anda tak perlu beli Apple Watch. Okay, jadi tanpa melengahkan masa lagi, jomlah kita tengok jam ni secara dekat dan juga Zepp app yang kita gunakan untuk mengawal jam ni. Apa yang best, apa yang tak best, nanti kita tengok pada Amazfit GT 2S Mini ni. Tapi sebelum tu, kalau korang belum subscribe pada channel Tech Dip ni, subscribe lah. Okay, jadi join the fam. And like this video. Okay, hari ni kita nak tengok GTS 2 Mini yang kita borak tadi. Okay, ini kita boleh nampak always on display dia. Jadi bila saya tekan, okay, ini watch face. Kalau kita hold kat situ, kita boleh pilih bermacam-macam watch face lagi. Nampak tu. Okay, in fact, kalau dua watch face ni, okay, macam juga Apple Watch, dua watch face ni kita boleh edit. Boleh tukar macam ni kan, step count kita boleh tukar jadi kalori, kita boleh tukar jadi jadi itu menarik juga. Swipe ke atas kita dapat notification. Jadi notification ni, apa-apa notification yang dekat phone awak, dia akan keluar dekat sini. Bawah ada quick menu, jadi do not disturb, alarm, brightness dan juga settings. Brightness ni pada GTS Mini 2 ni, pada harga RM300 ni, anda dapat sensor untuk auto brightness tau. Jadi not bad lah. Jadi ni auto lah, off, auto, on. Kalau korang swipe, dia ada all these display, quick display. Jadi korang boleh gunakan. Ini dia boleh apa, control phone korang. Jadi music yang sedang dimainkan boleh control, tapi dia tak ada storage lah dalam phone ni, tapi dia boleh control lah. Maknanya play, pause, next track tu semua boleh control pada phone korang. Okay, ini juga dia ada built-in Alexa. Jadi kalau korang nak guna Alexa ni, korang boleh pindah ke negara lain sebab Malaysia tak ada support untuk Alexa. Tapi phone jam ni dia tak ada speaker tau, dia ada mikrofon je. Jadi kalau korang guna Alexa pun dan korang tinggal kat India tu, dia boleh keluar teks je lah. Tapi kat Malaysia memang tak ada Alexa. Okay, kita tunjuk sikit apa yang ada pada watch ni. Satu klik dia keluar watch face, satu klik lagi dia keluar menu, activity goal, heart rate, boleh track all day tracking, sleep boleh all day sleep tracking, SpO2 pun boleh lah, stress pun dia based on data heart rate korang, dia pun akan cakap kau medium stress.
Memang medium stress pun. Okay, music control, find my phone. Okay, kita tengok settings. Bila settings dia keluar ni. Okay, screen off watch face ni adalah always on display. Setting ni tak ada pada telefon. Jadi kalau anda nak control always on display ni, make sure anda pergi kat sini lah. Sebab memanglah dia punya app tu tak ada pula kontrol-kontrol ni, semua ada dekat jam. Ok, jadi pada phone kita download Zepp app. Bila korang buka Zepp app, korang akan nampak benda ni lah. Jadi dia akan tunjuk lah step lah, heart rate lah, stress lah kan. Stress lah, aku buat benda ni. Lepas tu korang pergi pula profile. Bila korang pergi profile, korang boleh tengok my devices. Jadi bila tengok my devices tu, tengok ada jam ni dia tahan 14 hari tau. Jadi benda ni tahan lah dalam 14 hari dia kata. Tapi mungkin biasanya orang kata tahan dalam 10 hari. Health monitoring, aku setting semua on lah. Boleh all day heart rate tracking semua. Tapi dia tak ada all day SpO2 tracking Jangan ingat dia ada. Tak ada siapa tanya pun. Lagi satu aku nak tunjuk ialah store. Okay, di store ni lah di mana store ni tak ada pun, tak kena beli pun. Di sinilah di mana watch faces dia sediakan yang anda boleh try guna. Okay, setiap watch face ni kalau kau nak tukar watch face ni, dia ambil masa dalam seminit lah. Okay, jadi tu dia watch face baru. Tu dia watch face baru. Bila kita sync dengan ni dah app ni. Aduh. Okey, jadi hari ni kita santai-santai sikit. Aku nak cakap tentang kenapa aku tak suka sangat Apple Watch. Okey, nombor 1, Apple Watch. Berapa korang nak bayar untuk smartwatch yang korang tak guna sangat? 1,700, 1,200? No, mahal gila. Zaman sekarang ni, untuk dapat feature-feature yang penting pada Apple Watch tu, korang dah tak perlu beli Apple Watch lagi dah. Okey, sebab itulah aku nak tunjuk review produk ni. Adalah antara contoh produk yang kita tengoklah betapa bagusnya compared dengan Apple Watch. Okay, jadi nombor 1 dia harga. Nombor 2 ialah feature yang ada pada jam ni basic je. Okay, jadi jam-jam lain pun boleh perform sama je dengan Apple Watch. Nombor 3, basically korang tak pakai sangat pun feature-feature yang terlebih dekat Apple Watch tu. Jadi do not have to overkill. Beli je benda yang korang perlu. Okey, jadi kenapanya orang beli Apple Watch? Apa bezanya? Okey, aku cakap secara ringkas lah. Ada 2 jenis smartwatches ni. Satu smartwatch murah, satu smartwatch mahal. Okey, Apple Watch, Samsung Watch, Huawei Watch, semua tu Wear OS tu semua mahal. Kenapa? Sebab bila korang install app pada telefon, app tu akan keluar pada jam korang. Okay, dia sync dan app tu boleh keluar pada jam. Dan korang ada added functionality lah, fungsi tambahan pada jam tu setiap kali korang download app baru pada telefon korang. Katakan korang download app waktu solat pada telefon korang, nanti app waktu solat tu akan keluar dekat pada jam korang. Dan korang boleh buat setting lah, kalau developer app tu buat, dan korang boleh buat setting pada jam korang juga. Okey, berbeza dengan jam smartwatch yang murah ni, iaitu apa yang korang beli itu je lah yang korang dapat. Okey, kau install lah app apa-apa ke dia takkan keluar. Semua benda yang kau dapat pada jam ni, itu je lah yang kau dapat. Jadi that's it. That's the difference between an expensive smartwatch and smartwatch murah. Know your tech, man. Pandai beli, pandai guna. Okay, nombor 4 ialah, aku just reka je semua benda. Okay, nombor 4 ialah, okay, tahulah fanboy. Okay, tapi fanboy ni kena guna otak lah. Okay, kita fanboy tapi kita berfikir lah, bukannya kita fanboy blindly tau. Okay, jadi kalau kita nak jadi fanboy tech ni, you better make sure you know your tech lah. Fanboy tapi update pun tak. Nombor berapa dah tadi kita? Nombor 4. Okay, jadi kalau anda nak beli sesuatu tu, make sure you know your tech. Apple Watch has been around for what? 5, 8, 10 years. So it's nothing new lah. Apple Watch ni, it's nothing new. Banyak company dah tiru. Okay, jadi wow, hari ni aku nak tunjuk korang GTS 2 mini ni lah. Aku nak tunjuk betapa impresifnya aku dengan tech yang
korang boleh dapat pada harga yang murah. Okay, aku impressed lah. Sebab ada banyak Apple Watch feature yang korang boleh dapat dalam jam serendah 330. Let's go. Move on. Moving on. Moving on. Peace out. Peace out. Moving on. Benda-benda yang best lah tentang jam ni, okay? Boom, nombor 1, OLED panel. OLED panel dan small bezel. Jadi benda ni nampak macam Apple Watch. Nampak cool lah, nampak cool. Design dia obviously lah, dia tiru Apple Watch kan. At harga yang murah ni, dapat OLED panel. Nombor 2, always on display. Korang kena bayar 1,800, 1,900 untuk Apple Watch Series 6 baru dapat always on display. Ini korang beli je fitness tracker 300, korang boleh dapat always on display. Nombor 3 ialah whole day heart rate monitor dan SpO2 monitoring. SpO2 ni memang gimmick je lah kan, SpO2, tapi Series 6 Apple Watch ada SpO2. Kau beli 300 ni, kau boleh dapat SpO2, sama je. In fact, kalau kat Malaysia SpO2 pada Series 6 tak ada pun, sebab tak approve. Okey, yang keempat senario dia ialah aku gunakan untuk sleep tracking lah. Sleep tracking ni memang gila bagus lah. Sebab kalau bila kau ada anak semua kan, lepas tu kau kena pergi kelas lah, lepas tu kau kena pergi kerja lah, lepas tu kau tidur malam lah, tengok YouTube lama-lama lah kan. Jadi kau tak tahu tau berapa lama sebenarnya kau tidur. Cukup tak tidur kau setiap hari tu, atau adakah kau perlu tidur lebih banyak lagi? Kau boleh tahu lah. Okay, malam ni aku tidur 4 jam, campur sejam pagi tadi. Jadi hari ni aku tidur 5 jam. Jadi okey, insya-Allah cukup, insya-Allah tak kena serangan jantung. Bila kita check, rupanya aku tidur 3 jam je semalam. Jadi hari ni kena tidur lebih lagi. Finally ialah community around Amazfit users. Okay, community memang best lah, macam Deep Fam juga lah. Amazfit ni ada amazing community, jadi dia ada orang-orang yang develop watch faces. Okay, lupa nak bagi tahu, sebelum korang beli any smart watches, okay, korang kena tengok app yang diorang guna pada phone tu. Itu yang membezakan smartwatch yang bodoh gila dengan smartwatch yang not bad. Kalau company tu dah okey dah ada nama, maknanya app dia okey lah. Okay, macam Amazfit ni dia guna Zepp app. Jadi Zepp app ni tracking dia okey lah. Dan yang lupa, yang aku suka pasal Zepp app ni ialah Amazfit watches ni semua ni, kalau kau beli Amazfit, dia sync dengan Strava, dia sync dengan Google Health, dia sync dengan Apple Health. Sebab tu kau nak beli kan, sebab kau nak share dengan kawan-kawan, nak communicate over Facebook semua kan. Jadi benda ni boleh buat. Jadi don't worry about it man. You can just get away with a 300 ringgit fitness tracker lah. Tak perlu pun beli Apple Watch. Yeah.